السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله. استغفر الله العظيم يا الله. اللهم صل على سيدنا المصطفى. اللهم صل على سيدنا المصطفى. اللهم صل على سيدنا المصطفى. sama-sama. اللهم صل على سيدنا المصطفى. 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 Oh ya Allah, berkatilah penghulu kami Nabi Muhammad dan keluarganya serta sahabatnya dari dunia hingga ke syurga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. ثم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Tuan Imam, pimpinan masjid, muslimin dan muslimat, bahagian media dan telekomunikasi, alhamdulillah. Ibu-ibu dan ayah-ayah, para muslimin, mukminin, mu'tamirin, mustami'in yang sedang menanti akan tibanya kekasih hati Ramadan Karim yang hanya berbaki kurang lebih 40 hari plus minus setelah hampir 11 purnama. Ramadan pergi meninggalkan semua insan yang telah menyimpan rindu di hati, dan Ramadan pasti akan kembali. Hanya pasti kita belum tentu untuk bertemu lagi dengan Ramadan yang pasti akan kembali. Kembalinya Ramadan ini, tuan-tuan, pastinya akan menuntut dan menyoal kembali akan wasiat dan azimat yang ditinggalkan ketika berangkat perginya Ramadan pada malam hari raya
Walaupun tahun lepas kita raya terkejut. Raya esok tak ada baju raya, duduk di butik lagi. Tahun lepas satu Malaysia raya terkejut. Tuan-tuan Allahumma salli ala Muhammad, nak beritahu bahawa kembalinya Ramadan nanti dia akan tanya, apakah MOU dan aku janji yang kita tanda tangani bersama. Hampa kata hampa nak maintain kan? Hampa kata hampa nak maintain main masjid. Hampa kata hampa nak ramaikan masjid macam mana hampa buat dekat aku. Sepanjang Ramadan aku nampak muka hampa 30 hari 30 malam tanpa ponting. Janji kan? Hampa kata hampa nak baca Quran setiap hari kan? Janji kan? Hampa kata hampa nak sedekah hari-hari kan? Macam mana hampa buat dalam Ramadan? Hampa kata hampa nak datang kuliah hari-hari kan? Mana? Maka Ramadan akan tuntut janji-janjinya. Dan insya-Allah orang yang ada setia dan cinta, dia akan menunai dan melunaskan semua wasiat dan pesanan orang yang dia cinta. Mudah-mudahan khususnya para jemaah Sungai Tiram ni dalam hatinya ada setia dan cinta, kita akan menunaikan segala tinggalan dan wasiat pesanan Ramadan. Tuan-tuan, insya-Allah sallallahu alaihi Muhammad, ayuh kita sambung bicara wara kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, malam ni insya-Allah kita nak membedah siasat postmortem. Okey, dalam membicarakan tentang tajuk kita malam ni, terus tanpa melengahkan masa, inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Majlis menjemput dan mempersilakan. Final signal. Sallallahu alaihi Muhammad, isyarat akhir. Hari tu kita stop kat mana? Siapa snap gambar? Imam Mahdi. Saya nak patah balik sikit. Boleh eh? Hari tu kita sampai dekat sini kan? Mana tu Imam? Kat sini kan? Kat sini. Ingat kat sini. So kita patah balik. Mari kat sini balik. Okey, tajuk kita malam ni dahsyat sikit. Dissolution. Tajuk lah kena-kena. Ni kalau Samsul Yusof tengok tajuk ni, dia buat filem tu ni. Soul. Dissolution of Caliphate. Ataupun ini pun sebenarnya sebahagian daripada tajuk Imam Mahdi juga. Dia salah satu subtopik di bawah isyarat akhir pembubaran khalifah. Imam Mahdi tak akan muncul selagi mana bumi ini tidak akan hancur. Adakah signal yang telah diberikan oleh Allah? Pembubaran khalifah yang berlaku hampir 100 tahun dan telah berlakunya di mana? Di Turki. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan hari ini juga kita dikejutkan dengan kejadian gempa bumi pun juga berlaku di Turki. Boleh dikatakan hampir genap 100 tahun kejatuhan Turki, kejatuhan khilafah Islamiyah. Adakah ada kaitan signal gempa bumi dengan kemunculan Al-Mahdi? Wallahu ta'ala alam. Cuma ulama eskatologi, ulama-ulama akhir zaman, eskatologi ni dia datang dari perkataan eskatos yang bermaksud bahasa Yunani, yang bermaksud kajian peristiwa yang akan berlaku di hujung-hujung dunia. Peristiwa-peristiwa yang berlaku di akhir zaman disimpulkan, dirangkumkan, dan benda ilmu, disiplin ilmu ni disebut sebagai eskatos ataupun eskatologi, kajian tentang peristiwa yang pasti dan akan berlaku pada akhir zaman. Okey, saya nak mulakan tuan-tuan pada Nabi wafat, kewafatan Nabi. Nabi wafat bila? Kita nak mula pada zaman Nabi membina daulah. Ketika mana Nabi membina daulah di Madinah pada tanggal, kasih warna sikit, Ustaz Maneh punya tulis, kalau tak ada awan tu bukan nama Ustaz Maneh, cikgu. Saya tak bawa name tag ya? Government, kita boleh hijau. Cikgu government mengajak mulai ni. Okay, final signal dissolution of caliphate, pembubaran khalifah. Tuan-tuan, hadirnya Imam Mahdi, dia akan kembali membawa re-caliphate. Itu kat Islam. Dia akan kembali mengkhalifahkan, menghidupkan kembali sistem khalifah.
Sebagaimana yang saya pernah sebut, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak rasa hidup macam zaman Nabi, tuan-tuan kena minta doa supaya panjang umur sampai Imam Mahdi cukup. Jangan minta panjang umur sampai zaman Dajjal. Kita takkan mampunya. Bukan tak mampu hidup, bukan tak mampu panjang umur kalau Allah buat. Cuma kita tak mampu hadapi dan kita tak mampu untuk berhadapan dengan Dajjal. Maka jangan minta, ya Allah, jangan panjang umurku sampai zaman Dajjal sebab aku takkan mampu ya Allah. Tapi ya Allah, aku nak tengok panjangkan hidup umurku ya Allah kalau boleh, if possible. Sampai bila? Sampai kemunculan Imam Mahdi. Sebab apa? Sebab Ustaz Maneh kata, jangan pegang kata saya sebagai fatwa. Saya sebut apa yang termaktub dalam kitab Fitan, Al-Fitan Bidayah wa Nihayah, Fil Fitan wal Malahim, dalam karangan Bidayah wa Nihayah, dalam hadis 40 akhir zaman yang disusun oleh almarhum Tuan Guru sallallahu alaihi Muhammad, Tuan Guru Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari Al-Maliki, yang mengatakan bahawa tuan-tuan, bila kita hidup pada zaman Al-Mahdi, kita rasa Al-Mahdi itu seperti dia bawa momen, dia bawa vibe, dia bawa persekitaran, dia bawa suasana zaman khalifah ni seperti Nabi duk ada depan mata. Dan sahabat yang berada di bawah pimpinan Panji Al-Mahdi seperti sahabat. So kita akan rasa dua zaman, kita akan rasa dua perasaan, dua rasa. Satu rasa macam Nabi ada, satu rasa macam sahabat ada. Sebab sahabat itu seperti wataknya. Pemegang Panji Al-Mahdi wataknya seperti sahabat, dan Al-Mahdi itu sendiri wataknya seperti Nabi Muhammad. So bila dua zaman ni bergabung, kita rasa ya Allah, amannya al-adli wal ihsan, penuh dengan keadilan dan penuh dengan kebaikan, kesaksamaan. Jadi zaman tu akan muncul, cuma kita sempat atau tidak. Okey tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, saya nak start pada 622. Bila Nabi membina daulah pada tahun 622, kita kira Masihi, senang ha? Kita ni jenis mengapai Masihi, hijrah tak pun nak mengapai. Sebab apa? Sebab itulah kesan penjajahan. Pendidikan kita dijajah oleh Portugis, British, Belanda. Sehingga kan hari ini anak-anak, tuan-tuan dan saya, kita dimamah dan dijajah pemikiran kita. Kita lebih hafal tarikh Masihi, tarikh Gregorian, tarikh orang putih buat, tarikh Kristian buat, tarikh Masihi dan tarikh hijrah. Kita tak pernah ingat. Hari ni berapa hijrah? Seorang pun tak ingat. Yang ingat 1 Syawal, yang tu confirm ingat. Perfect. Hak lain tarikh hijrah tak ingat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab apa? Itulah kesan pendidikan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tak apa. Tak mau sembang bab tu. Okey, tuan-tuan, 622 sallallahu alaihi Muhammad sehinggalah 622, saya ringkaskan tuan-tuan, sehinggalah 19 sorry. Okey, 622 sehinggalah tarikh yang dibina oleh kerajaan. 622 sallallahu alaihi Muhammad 1909 di sini. Okey, apa yang berlaku pada fasa ini? Okey, fasa ni tuan-tuan, kita nak tengok one by one. Fasa ni dia panggil fasa. Okey. Lupa bawa pembari. Okey, tak buang. Cikgu matematik dia sensitif, dia kena pembari. Okey. Fasa ni tuan-tuan, fasa Islam is conquering the world. Okey. Di bawah ni adalah musuh, iaitu Yahudi, dan juga blok yang kedua Rom. Okey. Waktu ni tuan-tuan, waktu Nabi ada, sahabat ada. Waktu ni tuan-tuan, nak bagi tahu bahawa musuh kalau dengar kata pasukan Islam memegang senjata, semua ni akan jatuh. Yahudi, Rom pantang dengan Khalid Al-Walid, pantang dengan Saidina Umar, pantang dengan Ubaidah Al-Jarrah. Ni semua pimpinan frontliners Nabi ni. Depa ni kalau main degudung naik kuda, Yahudi akan Rom akan terketar dan bergetar sehingga jatuh senjata mereka. Punya aura Islam ketika itu. Maka kita kuasai dunia. Berapa tuan-tuan? 622 1909. Katalah kita tolak tuan-tuan, kita kira pukal borong selama 13 abad. 1 abad sama dengan
100 tahun. So 100 darab 13 sama dengan darab dengan 13. Sorry, darab dengan 13. So is equals to, malam ni sepatutnya anak-anak calon SPM ADMAT kena mai ulang kaji ADMAT. Lupa nak pesan. So dapat 1300 tahun. Plus minus, saya tak detail. Kalau detail dia ada lagi lah 1315. Okey, sepanjang 1315 ni tuan-tuan, okey, kita kuasai dunia. Okey, apa berlaku seperti itu? Selepas itu, zaman ni, zaman kita panggil zaman daripada zaman nubuwah. Sampai saya ringkaskan tuan-tuan. Yang ni kita sebut dah betul kan? Cuma saya nak cepatkan sikit. Nubuwah sampai khalifah. Okey, waktu ni kita hebat dan kuat. Makanya Yahudi dan Rom mengatakan bahawa depa duk try, duk shoot tak lepas, Rom pun shoot tak lepas. Pasal apa ni? Macam mana Islam tak jatuh? Sebab tuan-tuan, punca kekuatan umat Islam ketika itu adalah ditunjangi oleh khalifah. Maka dapat idea kat situ. Maka Yahudi dengan Rom, macam mana nak jatuhkan Islam? Hampa kena jatuhkan khalifah. In whatever by crook, mesti khalifah must be falling down. Mesti dissolution kan. Mesti dibubar dan dijatuh. So nak kacau khalifah, nak goyang dan goncang khalifah, yang pertama pemimpin, yang kedua sistem pendidikan, yang ketiga institusi ulama. Sebab apa? Sebab khalifah orang kanan dia ulama. So tiga benda ni utamanya. Seulang Yang pertama pemimpin, ulama umara dua-dua, yang ketiga pendidikan, yang keempat anak muda. Sebab yang pegang khalifah ni semua average umur below 30. Ubaidah Al-Jarrah yang saya sebutkan tadi, Abdul Rahman bin Auf, Umar bin Al-Affan, depa ni semua yang 20 to 30. Yang riang muda tu, yang memegang, yang menyebabkan Islam gagah dan kuat. Maka empat benda tu tuan-tuan menyebabkan khalifah dan Islam di sini gah dan megah di persada dunia. Maka empat benda ni itulah punca kekuatan. Dan kalau Yahudi dan Rom boleh tackle empat benda ni, benda tu juga Islam akan lemah. So Islam akan gagah dengan empat benda, Islam akan lemah dengan empat benda tadi. So apa Yahudi buat? 1909. Maka bermulalah tuan-tuan di sini agenda, misi dan misi. Yang pertama, apa nak buat kat situ? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka depa mai dekat waktu 1909 ni, Islam di tangan siapa? Islam di tangan bangsa Turki. Arab, Kurdish, Turki. So itu antara bangsa-bangsa yang pegang Islam gitu. Kita ringkaskan. Okey, sampai kat sini. Sehinggalah tuan-tuan 19 sallallahu alaihi Muhammad 1918. Okey, apa berlaku di sini? Sorry, saya garis putuskan. Garis putus bermaksudnya apa? Islam dah long line. Islam dah putus lah. Ini ingat saja dia putus. Ini ada maksud. Maksud ini Islam masih di garis lurus, bermaksud kita masih satu dan padu. Tapi di sini Islam dah putus. Kekuatan ukhuwah silaturahim, perpecahan perang saudara bermula di sini. Okey, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang berlaku? Tadi saya kata Islam conquering di sini. Bila naik di sini tuan-tuan, apa yang berlaku? Keadaan sudah berubah. Islam masih di atas, tetapi terpaksa berkongsi kawasan, wilayah dan jajahan dengan, nampak tak? Yahudi dah naik. Yahudi dah naik sehinggalah 1924 episod dan tragedi berdarah. Yahudi dah naik, Rom pun dah naik kat sini. Okey. Yang tak sat duk elok, hampa duk bawah, hampa naik tak boleh, nak naik tak boleh, threshold tak lepas. Tapi ketika 1909, apa berlaku? Yang pertama, Yahudi tackle, dia panggil CUP. Okey, CUP ni Community of Union of Progression ataupun progresif, iaitu ditunjangi oleh anak muda ataupun Turki muda.
Depa manipulate sungguh. Manipulate ni apa? Depa mempergunakan, Yahudi mempergunakan Turki muda ataupun Community of Union of Progression ni, sehingga akan bangun memberontak, disogok, dibagi duit, diberi rasuah, diberi kata-kata yang apa, dinaikkan semangat muda. Orang muda, anak muda kan cepat pandai. Sallallahu alaihi wasallam. Hak duk komen-komen, hak duk kecam-kecam di Facebook tu, semua hak geng-geng muda, hak jenis darah panas. Jadi Yahudi tahu benda tu. Kan saya sebut tadi 4 benda yang menyebabkan Islam jatuh. Maka dia ambil satu, Turki muda. Dia buat apa? Dia pergi serang Sultan Khalifah 1909. Maka Sultan Abdul Hamid II, bapa kita, Sultan Abdul Hamid II, Khalifah umat Islam, yang Khalifah Turki Utsmaniyah yang ke-34. Ketika ini di mana? Di Istana Topkapi. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah, maka akhirnya apa berlaku di sini? Maka daripada garis lurus menjadi garis putus-putus, daripada segenggam menjadi seketul, daripada seketul menjadi secebis. Tuan-tuan boleh bayang? Daripada secebis menjadi setitis. Itulah Islam. Daripada batu menjadi tanah, daripada tanah menjadi seperti buih. Banyak ada buih? Banyak. Itulah hadis Sauban kata tu. Buih tu banyak tapi hang pergi pegang tak melekat pun. Islam tu ramai, seorang tak diharap. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita hanya gah pada kuantiti, bukan pada kualiti. Okey, Turki muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah. Okey, apa berlaku lagi kat sini yang kita boleh ambil? Yahudi sekarang kita bahagi 3. Tadi kita 2/3. Ni umpama dunia. So kita 2/3, 1/3 Yahudi, 1/3 Rom. Tuan-tuan, bismillah, yang ni disebut dalam Al-Quran, Rom ada 2, Rom Timur dengan Rom Barat. Siapakah Rom Timur sekarang dan siapakah Rom Barat sekarang? Dan siapakah Rom yang disebut dalam Ghulibatur Rum? Surah Rum ayat juzuk 21 yang akan bergabung dengan Islam akhir zaman nanti. Adakah Rom Barat atau Rom Timur? Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni akan menjadi persoalan. Okey, kemudian, okey, apa lagi yang berlaku kat sini tuan-tuan? Ketika mana khalifah, kuasa khalifah. Okey, kuasa khalifah di sini apa yang berlaku? Dikuasai oleh CUP. Okey, tuan-tuan, ini dalam terminologi matematik dipanggil lebih kecil. Kalau ada tanda ni dipanggil lebih kecil atau sama dengan. Boleh? Less or equals to. Less than or equals to. Cikgu Edmed mengajar. So khalifah dikecilkan oleh CUP. Maka CUP ni yang menguasai khalifah. Maka khalifah nak buat keputusan tak boleh. Macam kita lah, bila nak buat keputusan di parlimen, bila dalam tu banyak tangan-tangan yang bukan ada orang yang Islam satu, tapi dalam tu banyak munafik, musyrik, agama-agama lain. Ingat, senang ke kita nak buat keputusan satu perlembagaan Malaysia? Bila YB masuk tu, yang apa kita kata? Yang satu tidak sebulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam-macam lah. Yang tidak sebulu akidah, yang sebulu akidah pun ada yang berpecah, munafik dan seumpamanya. Tuan-tuan, ibu dan ayah, apa teringat agama lain, maka menyebabkan yang di Pertuan Agong pun susah nak buat keputusan. Maka yang di Pertuan Agong tu umpama khalifah zaman sekarang. Tuan-tuan, bila saya tengok dalam kajian ni, bila berlaku baru ni, yang bukan baru ni, hari tu pun sama lah kan, waktu nak buat keputusan, yang di Pertuan Agong nak buat keputusan antara, saya sebut sekali, minta maaf lah, ni bukan politik, tapi kena sebut juga hakikat dia kan, antara dua parti, antara dua sekutu gabungan. Tahun lepas berlaku, tahun ni berlaku sekali lagi, menyebabkan YDPA ni yang di Pertuan Agong, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mengharapkan, ya Allah, nak buat solat hajat supaya saya dapat rasakan YDPA ni, inilah khalifah seperti watak Sultan Abdul Hamid II, bagaimana dia lalui dan hadapi tentangan diberikan orang dalam. Macam mana aku nak buat keputusan ni? Orang dalam tak sokong aku. Turki muda, geng-geng anak muda melawan sebab disokong dan disogok oleh Yahudi ketika itu.
Akhirnya Sultan Abdul Hamid II makin longgar. Saya dapat rasakan bahawa macam mana yang Sultan Abdullah nak buat keputusan antara dua parti ni. Saya dapat, inilah suasana khalifah ni berlaku balik. Saya rasa saya nak buat rakaman khas cerita tentang khalifah, apa yang Sultan Abdul Hamid buat ketika dia melalui antara dua parti nak pilih ni. Rasa macam rakaman tu nak kontak Nazir, buat rakam, nak bagi kat yang Di-Pertuan Agong, tengok istimewa, oh macam ni yang aku yang beta perlu buat. Macam inilah khalifah buat dulu ketika melalui kiri kanan dia semua penuh dengan orang-orang yang dipecah perang saudara, dipecah perintah, divide and imperial. Muslimin dan muslimat Allah, maka CUP menguasai khalifah ketika itu. Apa berlaku lagi tuan-tuan ketika ini? Yang kita boleh ambil poin kat sini, datang pula Yahudi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada tahun 1914. Okey. Tuan-tuan dapat pening tak? Boleh Boleh ikut sekarang ni Okey. Bila tahun 1914 sehingga 1918 ni pada era ni tuan-tuan, okey ini di sinilah berlakunya perang dunia. Okey. Nampak tak tadi saya kata? Nampak kan? Okey. Yang pertama, cubaan Yahudi untuk melonggarkan khalifah, dia persogok anak muda. Pahlawan. Hampa tahu hampa ni kalau duduk bawah khalifah, hampa habis, hampa tak boleh nak enjoy, tak boleh nak pergi clubbing, tak boleh, hampa ambil hampa lawan lah. Macam tu lebih kurang. Depa sogok anak muda supaya lawan khalifah. Islamofobia. Macam kita, dia beri hampa kalau sokong Islam kan, bila hampa kena potong tangan, hampa kena disogok kan. Macam ni lah. Jadi Turki muda kan mudah percaya. Akhirnya dia termakan kata-kata Yahudi, dia lawan sultan dia sendiri. Yahudi kat belakang tepuk tangan. Kita berjaya menghuru-harakan keadaan. Islam lawan Islam. Teriak Sultan Abdul Hamid, ya Allah, anak muda yang aku bagi dia makan, aku bagi universiti, aku bagi pinjaman, aku bagi beasiswa, aku tanggung pengajian dan pelajaran percuma. Anak muda tu yang bangkit menentang aku. Teriak seorang khalifah. Tapi anak muda yang tak tahu apa, yang hanya ikut sebab diberi makan, diberi phone, diberi top up kredit percuma, dapat t-shirt free. Ada terasa apa? Kita kalau boleh t-shirt free, top up minyak motor, habis anak muda kita. Tiga benda ni. Betul tak? Macam mengundi baru ni. Tiga benda ni, minyak motor, top up kredit dengan t-shirt free. Pada t-shirt RM1 pun bandel. Itulah nak pegang dan nak beli jiwa anak muda ni. Muslimin dan muslimat Allah. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad ketika ini, maka perang dunia pertama berlaku antara dua blok sekutu dengan blok sentral. Okey, siapa dalang perang dunia pertama ni? Dalangnya Yahudi juga. Tuan-tuan, Yahudi ni berapa populasi dia? Rasa orang Sungai Tiram ramai. Satu dunia ni tak sampai 15 juta. Satu dunia. Komposisi di Israel hanya tak sampai 2 juta, 1.5 juta. Pasal apa yang kita takut sangat? Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat Islam berapa? 1.8 bilion. 1.8 bilion kalah pada 14.5 juta. Bismillah bismillah. Tengok betapa cerdiknya Yahudi. Tuan-tuan, pemegang anugerah Nobel dunia. Nobel ni siapa? Anugerah yang paling tinggi lah dalam genius, kecerdikan, anugerah kecerdikan dan kepandaian semua ilmu di dunia, dia panggil anugerah Nobel. Nombor 1 tahu tak siapa ranking dia? Yahudi, 178 orang plus minus. Di mana umat Islam yang 1.8 bilion ni, kita tak sampai 40 orang. Depa hak 15 juta tak sampai 180 orang pemegang anugerah Nobel. Cerdik tak? Cerdik. Itulah Yahudi. Yahudi fikir benda ni. Kenapa kita tak fikir? Mereka ambil tugas kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab tu saya pernah sebut tadi kan, mungkin saya tak ingat kat mana. Bila saya pergi Guangzhou. Kenapa Cina moden? Kenapa Cina kaya? Kenapa Cina maju? Cina dia buka perniagaan waktu tahajud dan waktu subuh. Di mana orang Melayu ketika subuh berkumandang. So mau Cina tak maju, sedangkan Allah kata Ar-Rahmanir Rahim, aku sebarkan rezeki aku ketika waktu subuh. Yang bangkit subuh adalah Cina. So Cina dapat.
Tu lebih salah kat Cina pula. Salah hang yang tak bangkit. Kita, bangsa lain ambil portfolio kita yang sepatut kita buat. So macam Yahudi lah. Yahudi ambil benda yang sepatut kita buat. So cerdik tu boleh kat mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ni telan 40 biji kismis, telan lah. Pi Mekah ulang balik, beli kacang cerdik, balik tak cerdik-cerdik. Tak tahu. Yahudi tak pegang kacang cerdik pun. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada masalah nak beli kacang cerdik tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu dan ayah-ayah. Okey, so tackle anak muda. Yang kedua, perang dunia kat sini. Okey, saya tulis kat sini ya. Perang dunia. Tuan-tuan, kenapa nak buat perang dunia ni? Okey, dia ada dua tujuan utama. Siapa mind maker dia, think tank dia adalah Yahudi. Okey, yang pertama, bila perang, apa yang perlu? Weapon. Senjata. So siapa yang bekalkan senjata? Yahudi. Rockefeller, Rothschild, Kennedy, 12, 13 keturunan dia tu. Tuan-tuan macam mana nak tahu keturunan Yahudi ni? Tuan-tuan tengok dekat logo Facebook. Logo Facebook, bila kita nak sign up, dia ada peta dunia kan? Cuba buka. Tuan-tuan tak perasan? Facebook nak sign up kan? Nak sign up, ada peta dunia. Dekat atas peta dunia tu, ada satu logo. Tuan-tuan perasan logo apa? Cuba buka. Logo catur, chess. Ada berapa biji? 13 biji. Dan catur tu disambung. Pasal nak? Bila buka FB nak sign up kan? Belah kanan ke belah kiri? Kan ada map peta dunia. Peta dunia tu, dia ada lambang catur. Macam kita main chess tu. Dan setiap chess catur tu ada link. Tuan-tuan ingat, siapa yang pengasas Facebook? Mark Zuckerberg. Bangsa apa? Yahudi. So 13 itulah keturunan 13 Illuminati yang memegang dunia. Itulah New World Order. Sallallahu alaihi wasallam. Itu tajuk lain lah. Bukan tajuk lain. Bawah ni juga sebenarnya, tapi dia panjang lah cerita dia. Rupanya dia pegang dunia hanya melalui FB je. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kembali. Okey, so perang dunia mesti kena guna senjata. So tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim, maka yang pertama pembekal senjata adalah Yahudi. Jadi bila nak perang, mesti dia ambil ke Yahudi. Siapa-siapa yang kaya? Yahudi lah kaya. Hak buat keluar duit siapa? Hak buat keluar duit orang hak perang. Yahudi tak perang. Yang perang siapa? Uthmaniyah. Kita lah. Uthmaniyah, Rusia, Jerman, Perancis. Nampak tak cerdik Yahudi ni? Jadi semua kuasa negara dunia terpaksa bayar kat Yahudi sebab nak beli senjata. Dia pun makin kaya. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam orang kita kata apa? Pengedar dadah nombor 1 dunia. Dia tak isap dadah pun. Tapi hak kuih teruk, hak bengong tu kita hak pergi beli ni. Hak jadi supplier, hak jadi pusher, hak isap orang anak kita, anak muda kita. Hak nombor 1 tekong tu dia tak isap pun sebab dia tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, maka Yahudi sekali lagi tuan-tuan, yang pertama dia nak melemahkan kuasa dunia. Maka dia buat perang dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, kenapa Yahudi nak sangat perang dunia berlaku? Yang kedua adalah dia nak melemahkan sistem khalifah. Okey, bila nak melemahkan sistem khalifah, apa dia buat? Dia tarik, dia provoke Turki Uthmaniyah supaya ikut berperang. Akhirnya bila ikut berperang tuan-tuan, itulah permulaan, bukan permulaan, itulah kita kata apa? Antar punca dissolution. Maka Turki terak terus dengan anak muda dah sokong Yahudi. Siapa nak sokong? Siapa nak bantu? Kita lah, kalau andai katalah, kita tak minta lah kan, andai katalah kita kata dalam Malaysia ni berlaku lah, kita kata apa? Sallallahu alaihi Muhammad, demonstrasi ke apa, bangsa-bangsa lain serang masjid. Tuan-tuan nak arak siapa? Nak arak kau pakcik 50-60 tahun angkat menyapu. Kita arak anak muda. Mana anak muda? Hampa yang kuat. Betul tak? Nak arak kita sengit anak muda lah. Tiba-tiba anak muda tak ada. Jatuh anak. Itulah yang berlaku dekat Turki. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Maka itu tujuan yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, kenapa perang dunia berlaku? Ini dia masuk sejarah ni. Perang dunia berlaku yang ketiga, punca dia sebab apa? Sebab
Yahudi nak bagi orang semua bila berperang, apa lawan perang? Aman lah, betul tak? Okay. Bila perang kan siksa. So bila siksa, kita nak aman. So aman itu Yahudi nak bagi kita faham bahawa aman tu hanya depa yang boleh bagi aman. Hampa kena main minta tolong kat kami. Kami bagi keamanan tu. Nampak tak tuan-tuan? Supaya kita bertuhankan Yahudi. Hampir sembah pijak kaki, pi sembah sujud kaki dia, kami bagi keamanan. Alhamdulillah Muhammad. Tuan-tuan, ibu dan ayah, akhirnya di sini maka perang pun berlaku. Turki jatuh. Bila Turki jatuh, maka tuan-tuan 1924 secara rasmi dia sallallahu Muhammad, secara rasminya 33-2024 officially, maka jatuhlah kita. Sebenarnya tuan-tuan, ini officially dissolution. Jatuhnya khalifah yang betul-betul sebenarnya adalah di sini. Sebelum tu, bila pada tanggal 1, tuan-tuan kena garis bawah ayat ni, tarikh ni 1/11/2022. Inilah tarikh episod tragedi air mata umat Islam bila khalifah sudah tidak ada di atas muka bumi Allah Azza wa Jal. Maka apa berlaku rentetan daripada sini? Tuan-tuan muslimin, kita boleh lanjutkan sikit lagi. Bila jatuh 2022 ni, ini hanya kita kata tarikh rasmi. Yang tak rasmi di sini sallallahu alaihi wasallam 2022 ni. Maksud lepas ni bila 1/11/2022 1/11/1922. Pecah rahsia. Saya nak bagi tahu sebenarnya. Okey, 1922. Okey. Dan sekarang tuan-tuan, bila sekarang dah berapa bulan? Ni 8/2023. Okey, kita ambil tarikh tahun lepas. 1/11. Ni betul 2022. Okey, maka tarikh ini berapa tahun tuan-tuan? Cuba kira. Maka genap 100 tahun. Apa dia? 2024. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini officially. Okey, 1922 maka jatuhlah kita 100 tahun official. Okey, muslimin dan muslimat Allah. Ingat pegang ayat ni. Sekejap kita nak tengok ada tak kaitan hadis yang mengatakan jatuhnya 100 tahun ni jadi apa. Okey, 1924 diteruskan lagi tuan-tuan. Bila di sini sehinggalah tuan-tuan 1932. Okey, apa berlaku kat sini? Maka di sini tertubuhnya kerajaan republik. Okey. Bila republik, maka sepenuhnya Yahudi dan Rom ataupun Inggeris yang berkuasa. Islam di mana? Di mana Islamnya tuan-tuan? Nah, Islam sudah berada di sini dengan penuh air mata. Hak tak sat 2/3 dunia, depa duduk di bawah, depa naik sama dengan kita 1/3, dan sekarang bila 1924 khalifah jatuh, anak muda jatuh, ulama jatuh, sallallahu alaihi Muhammad, sistem pendidikan jatuh, akhirnya pijak Islam di bawah. Dan Islam di bawah ni sampai 8/2/2023. Sampai malam ni ya. Sini kuih bawah, senyap. Kuih tak nampak masjid daripada 30 saf, 25 saf, 10 saf, 5 saf, 2 saf, Tok Imam, Tok Bilal. So sama sikit. Sini dia bismillah. Sedih tak tuan? So di mana suara kita? Yang tak sahnya, oh Allah. Di sini menghujung di pengakhiran zaman. Muka Islam tak nampak muka kat masjid.
Muslimin dan muslimat rahmatullah. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1932. Apa yang boleh dikatakan berlaku di sini? Di sinilah tuan-tuan, bila Turki jatuh. Tuan-tuan kena ingat, bila Turki jatuh berlaku beberapa episod. Okey, Turki ni, Uthmaniyah ni, dia adalah pemegang apa? Pemegang bumi Hijaz. So kunci khadaman Haramain, kunci Kaabah, kunci Masjid Nabawi, dan pemegang, pembuat, penaja dan pembuat kiswah Kaabah, dan penaja dan pemberi pemberi ataupun yang menyediakan, yang menggajikan seluruh staf kaki tangan pekerja Masjid Nabawi dan Masjidil Haram adalah di bawah kerajaan Turki Uthmaniyah. Bermula 1517 sehingga tarikh ni lah, sehingga 1932. Okey, kenapa 1932 ni apa berlaku? Nampak tak? Okey, di sini. Ni baru nak cerita Al-Mahdi masuk sikit. Bila 1924 jatuh, sallallahu alaihi Muhammad, depa nak pastikan Islam ni jatuh sungguh-sungguh. Okey, khalifah dah jatuh dah. Okeylah, pemain dah. Tapi takut masih ada. So apa dibuat? Sallallahu alaihi Muhammad, maka di sinilah datang Yahudi dengan Rom ataupun Inggeris masih lagi bergabung dan bersatu. Dia buat apa? Dia pergi jumpa bangsa Arab. Okey, di sini ya. Okey, di sini. Dia mai jumpa bangsa Arab. Tadi dia sogok Turki muda kan? Berjaya. Okey, sekarang dia buat apa? Dia pergi jumpa Sharif Hussein. Okey, Sharif Hussein ni siapa tuan-tuan? Sharif Hussein ni adalah generasi warisan Rasulullah terakhir yang pegang kunci Kaabah, yang pegang kunci Masjid Nabawi. Generasi Nabi, warisan sanad keturunan Nabi yang terakhir. Jadi, siapa yang jaga Mekah hari ni? Yang jaga Masjid Nabawi hari ni? Bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi yang terakhir adalah Sharif Hussein. Amir Ali dengan Amir Faisal, anak dia. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Apa Yahudi buat? Bila kan khalifah kan di atas, khalifah yang pegang dunia, kan Islam dikuasai dulu kan bangsa Arab. Nabi kan bangsa Arab, Kurdish, Turki. Okey, bila Turki, khalifah ni Yahudi, dia cuba main satu emosi dan sentimen. Dia bagi tahu kat Sharif Hussein. Sharif Hussein ni pemegang Kaabah. Dia masih pegang Kaabah lagi, Hijaz. Waktu ni panggil Hijaz. Okey. Kemudian Hijaz tu. Hijaz. Okey. Sallallahu alaihi Muhammad. Okey, Hijaz Kaabah. Yahudi kata, "Wahai Sharif Hussein, hampa tahu tak sejarah Islam ni dulu dipegang oleh siapa? Oleh bangsa hampa tak? Bangsa Arab, bangsa Nabi. Hampa tengok saja Turki, lawan lah. Macam kita zaman sekolah kan, kawan main cucuk, hang tengok saja dia kata tak faham, ambuh apa weh. Ada orang macam tu? Oh, ada. Kat tempat kerja kita pun ada, makcik-makcik ada tak? Kiah weh nak abang dia tu, dia mula. Tu kategori makcik, ni kategori pakcik, muda cara muda. Okey, maka Yahudi dia mengapi-apikan, hang tengok saja, weh, hang bangsa Nabi weh, hang bangsa Arab, hang mulia, hang lawan lah, hang tengok saja weh, hang ni tak ada. Kita tak telok lah kan. Lebih kurang macam tu, lebih kurang. Akhirnya tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, Sharif Hussein pun panas. Macam kita lah orang Penang, dia panas sebab nasi kandang. Pantau orang cabar, pantang dicabar. Okey, akhirnya Sharif Hussein pun tuan-tuan mengangkat bendera Arab Saudi. Pi mana? Sallallahu alaihi Muhammad, maka berlakulah di sini dia bertambah lagi kesyahduan Sharif Hussein versus Uthmaniyah. Sisa-sisa dia. Okey, dia panggil perang pertempuran Arab, Saurah Al-Arabiyah, pertembungan dan perlawanan antara dua bangsa Islam. Sedih tak tuan-tuan? Melayu, bukan Melayu, Islam sama Islam. Macam kita, sorry to say UMNO dengan PAS. Sedih tak? Pecah Melayu, pecah habis.
Maka Syarif Hussein asalnya Islam berlawan. Uthmaniyah pun angkat bendera. Yang ni pun tak mau kalah, yang ni pun tak mau kalah sebab Yahudi tepuk tangan. Lawan Allah. Dia pergi kata kat Uthmaniyah, kalian ni adalah bangsa yang memegang dunia 600 tahun lebih. Hampa kena pertahankan. Nampak tak Yahudi bermuka-muka. Dia pergi pula kajar Hussein, apa yang lawan lah. Hampa bangsa Arab, bangsa Nabi. Hampa yang kena pegang bumi ni, bukan Turki. Nampak tak? Bukan lagi talam dua muka, tak tahulah tepung talam ke apa. Bertalam-talam bermuka-muka. Ini sifat Yahudi. Akhirnya bila Syarif tengah panas, Uthmaniyah tengah panas, berlawan kedua-dua. Bila berlawan kedua-dua, akhirnya apa berlaku? What was happen? Kedua-dua ni kalah. Hak ni pun kena bunuh, hak ni pun kena bunuh. Dan Syarif Hussein tuan-tuan bila kalah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ibu dan ayah-ayah, maka akhirnya Yahudi dan Inggeris yang hak di belakang yang duk momok-momok kan dengan Inggeris lah sekali ya. Rumah Inggeris dan Yahudi, belakangnya British adalah Syarif Hussein. Ini pun sama juga. Uthmaniyah langsung tak dibantu oleh Inggeris dan Britain, tapi Syarif Hussein pada masa yang sama dalam diam Inggeris, Britain, British membantu Arab untuk menumpaskan Uthmaniyah. Sebab yang kuat yang ni. Akhirnya bila dua-dua kalah tuan-tuan, Yahudi dan Inggeris angkat siapa? Dia angkat keturunan As-Sa'ud. Nampak tak? Dalam ayat yang lain kita kata, pada muka hang, pada muka aku. Dua-dua kalah. Yang diangkat adalah bangsa. Siapakah As-Sa'ud tuan-tuan? As-Sa'ud ni, dia generasi asal dia adalah namanya Mordekhai. Mordekhai ni adalah siapa? Inilah pemegang dan pendiri bangsa Saudi ni. Dan dia adalah keturunan Yahudi. Dan dia berkahwin dengan bangsa Arab. Maka lahirlah Sultan Raja Abdul Aziz As-Sa'ud sampailah Saudi hari ini. Maka selepas 1932 tuan-tuan, bukan lagi pemegang air tangan Nabi, yang pegang adalah keturunan plus minus Yahudi. Maka bumi Mekah dan bumi Madinah sudah tercemar keislaman dan kesucian sebab yang ada darah Yahudi di situ. Termasuk yang saya sebut pada hari itu, keturunan Illuminati ni Feynman, dan Feynman itu adalah pemegang saham siapa? Menara Zamzam Hotel. Dia ada Feynman Hotel. Tuan-tuan tengok. Dalam tu ada 6 hotel kan. Salah satunya Feynman Hotel. Menara Zamzam tu. Zamzam tahu. Dan antara pemilik saham terbesar adalah Feynman. Dan Feynman tu adalah keturunan Yahudi. Se-Yahudi pemegang saham dalam hotel. Kita ni kemas, oh saya ni pergi Makkah ni, kira hotel dekat lah nak abang bagi ni, bawah Menara Zamzam ni 50 meter saja. Dia tak tahu Yahudi punya. Tak apa, tak ada masalah punya hotel tu, tak ada masalah. Dia tak ada isu tu dia tak ada isu tu, nak duduk hotel mana tak kisah. Tapi kita kena tahu juga lah sejarah dia, info dia. Muslimin dan muslimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, yang terakhirnya kembali kepada tadi kan. Kat mana tadi? Okey. Ke mana pergi Syarif Hussein ni? Keturunan Nabi. Saya pergi baru ni, kan sepanjang saya buat jemaah ni, antara selain daripada bawa jemaah, saya ada misi untuk pergi cari suku sakat keturunan Nabi yang Nabi sebut akhir zaman. Dia ada satu pemimpin namanya Al-Mansur Al-Haris Al-Haros, pemimpin Bani Hashimiyah yang akan menyerahkan panji ketika Imam Mahdi keluar. Dia akan serahkan panji itu, termasuk yang Syuaib bin Soleh daripada Afghanistan ataupun daripada Khurasan. Jadi pemegang panji yang akan menyokong Imam Mahdi adalah keturunan Nabi yang duduk di Mekah, dan pasti ada dan masih ada. Dan di mana mereka ni? Saya masuk kampung, jalan ke jalan, naik teksi, pergi tanya ni. Jumpalah ulama Mekah, ada satu perkampungan Sallallahu Alaihi Wasallam tuan-tuan. Dan saya jumpalah salah seorang dia duduk dekat jauh lah daripada Masjidil Haram. Dan kawasan tu kawasan yang agak sunyi, duduk kawasan-kawasan depa dia. Dan bila tanya, memang dia bagi tahu dia ni keturunan Hashim, Bani Hashim. Saya bila jumpa tu meremang. Bila buka dia akhir zaman kan. Punya depa ni geng-geng, dan depa kata bila saya temu bual
Tak banyak benda yang boleh disembang sebab mereka tak berani. Sebab kerajaan Arab Saudi kalau tahu mereka ni Bani Hashim memang akan wanted. Dia benda ni sulit. Dia tak boleh tak boleh apa? Tak boleh tahu kat mana sebab tadi saya kata akhir zaman nanti Imam Mahdi bila keluar, Bani Hashim ni, keturunan Syarif Hussein ni, dia akan main membela Islam. Dan Bani Saud kan mereka yang pegang Mekah ni. Jadi mereka tak mahu benda tu berlaku. Sebab tu Imam Mahdi serang. Dia bunuh Saudi dulu. Dia bunuh bangsa Arab dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ibu dan ayah, maka mana-mana yang ada keturunan Bani Hashim tu akan ditangkap atau dan seumpamanya. Tapi yang pasti benda tu ada. Semua yang saya nak sebut tadi, bila Syarif Hussein lawan dengan Uthmaniyah, kalah, ke mana Syarif Hussein ni? Dia tak mati, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Bila Yahudi dan Inggeris, Terence Edward Loren yang orang Inggeris ni, bila tengok Syarif kalah, dia kata apa? Syarif minta lah, kata, hang nak lantik aku sebagai pemimpin Islam, khalifah. Mana? Dia kata apa? Hampa pun kalah, tak ada siapa yang menang. Nampak tak? Inggeris cuba bermain dengan Yahudi. Akhirnya dah lepas tu nak lantik siapa? Tak apa, kami lantik, kami dah ada orang kami. Nampak tak? Saya ringkaskan ayat, itu yang dia lantik As-Sa'ud tadi. Muslimin dan muslimat rahmatullah. Ke mana mereka ni? Ke manakah? Akhirnya tuan-tuan, untuk menjaga hati Inggeris dan Yahudi, memberi tanah kepada Syarif Hussein. Dan Syarif Hussein dalam riwayat kajian saja mengatakan Syarif Hussein ni diberi tanah ke Jordan. Jadi keturunan Nabi bermula 1932 tak duduk di Mekah, duduk di tanah terbuang, menjadi orang buangan generasi Nabi, tuan-tuan. Ke Jordan, daripada Jordan lah dia bawa diri ke Hadramaut, ke Yaman, turun ke Yaman. Sebab tu di Yaman hari ni banyak Ahlul Bait. Habib-habib daripada Yaman, mai daripada keturunan Syarif Hussein yang dibuang di Jordan, turun ke Yaman. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat, itu antara hasil dapatan kajian dan penyelidikan saya lah. Kenapa di Yaman banyak keturunan? Sebab rupanya memang ada dalam sirah dan salasilah mengatakan daripada Jordan yang ketika dibuang ni, maka mereka berhijrah untuk menyelamatkan diri ke Yaman. Muslimin dan muslimat, termasuklah di Tarim dan seumpamanya, di kota Tarim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, yang terakhirnya, kembali kepada tarikh tadi. 1/11/22, 1/11/2022. 1922, 100 tahun. Kalau kita tengok pada hadis riwayat Imam Ahmad kan mengatakan, tuan-tuan pun tahu, setiap 100 tahun akan muncul seorang mujaddid. Kalau tarikh ini dikira dah cukup 100 tahun dah. Dan mesti akan muncul seorang tu. Siapakah yang akan mengembalikan Islam? Tuan-tuan, kalau kita tengok pada kepercayaan ahli kitab orang Kristian, dia pun percaya Al-Mahdi akan muncul, tapi bukan nama Al-Mahdi lah. Dia panggil Ultimate of Salvation, penyelamat dunia akhir zaman. Dia panggil kerajaan 1000 tahun. Kan Imam Nabi Isa kan diangkat, Yesus diangkat, dibunuh, dia kata kan, dibunuh Yesus Kristus. Ini kepercayaan orang Kristian pada tahun 1000 tahun pertama. Jadi Yesus Kristus akan kembali pada 1000 tahun kedua. Itu yang dikatakan Y2K. Tuan-tuan ingat tak istilah Y2K? Bila masuk tahun 2000, kita panggil Y2K kan? Apa maksud Y2K? Year to Jesus Kingdom. Tahun 2000 ni tahun yang Yesus akan kembali. Sebab tu mereka kena buat sungguh-sungguh, tawan dunia, lawan, perang sungguh-sungguh. Islam mesti dihancurkan. Sebab ni Yesus nak main ni. Tahun bila? Tahun 2000. 2000 bila? Wallahu ta'ala 2000-an. Bermaksud kita percaya Imam Mahdi akan muncul selepas 100 tahun. Kristian percaya Yesus akan lahir pada tahun 2000 plus. Yahudi pula percaya Al-Mesih akan lahir pun pada keturunan yang zaman time frame yang sama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, maka sebenarnya ketiga-tiga agama ni, Islam, Yahudi, Kristian, sebenarnya dia sedang meniti pada satu fasa yang sama, dan fasa tu berlaku sekarang. Kemunculan Al-Mahdi ini. Cuma istilah dan nama yang berbeza. Yahudi, Mesia. Kristian, Yesus. Islam, kita kata Al-Mahdi. Kemunculan untuk bawa kembali Khalifah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua ni akan berlaku. Kemunculan Al-Mahdi akan berlaku selepas semua ni berlaku.
Dan benda tu dah berlaku ke belum? Dah berlaku. Maka itu mengiyakan dan mengukuhkan lagi, tahqiqkan lagi bahawa kemunculan Al-Mahdi sangat dekat. Dan saya bukan meramalkan, tapi apa yang kita bincangkan ni tuan-tuan berdasarkan apa yang evidence satu benda yang berlaku, yang kedua berdasarkan hadis-hadis Nabi yang athar, yang sahih, yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh para sahabat yang tak kurang daripada 40 orang, antaranya Huzaifah Al-Yamani, penyimpan besar, penyimpan mohon besar raja-raja, yang paling banyak menyimpan hadis rahsia tentang akhir zaman. Bila dibongkar akan jumpalah peristiwa kajian-kajian tentang semua benda ni. Muslimin dan muslimat Rasulullah Muhammad, kita stop sampai situ dulu kisah. Di sini tadi saya kata 2024 kan. Okey, kalau kita kira yang ni, kita sekarang 2023. Kalau yang ni yang menjadi kiraan, makanya masih berbaki, tak cukup 1 tahun lagi. Bila? Tahun depan lah, 33/2024 akan cukup 1 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat masya-Allah. Okey, jadi saya rasa cukuplah sekadar itu yang dapat dikongsikan dulu. Pelajaran dan pengajaran cerita ni bukan hanya nak dibongkar ataupun dibedah siasat secara secara angka ataupun secara fakta semata-mata, tapi yang lebih penting sebenarnya apakah persiapan dan persediaan. Sebagaimana Nabi ditanya oleh Arab Badui, mata sa'ah, bila berlakunya kiamat, ma a'dattalaha. Nabi tak kata bila, Nabi tak bagi tahu. Nabi kata apa persiapan dan persediaan. So kita dengar cerita-cerita yang macam ni, yang kononnya macam bombastik ni, kita tak mau kita duduk macam tu juga. Maksudnya iman semakin meningkat, sallallahu alaihi Muhammad, dengan masjid semakin dekat, kan, akhlak kita pun semakin hebat, maka inilah kita semakin menjadi pemburu dan perindu akhirat. Maksudnya kualiti dan darjat kita di sisi Allah tu semakin dekat, semakin rapat, semakin TikTok, barulah nampak hasil. Kita dengar macam ni, ada nilaian, ada tambah nilai, tambah kualiti iman kita, jarak kita di sisi Allah Azza wa Jalla, untuk sebagai persiapan dan persediaan menuju hari akhir. Al-isti'dad dalam persiapan menuju hari akhir. Jadi minta maaf tuan-tuan andainya ada kekurangan dan kecacatan sepanjang perkongsian malam, insya-Allah. Andai kata ada ruang, kita akan sambung lagi. Bila dah habis sampai situ, barulah boleh sembang tentang sambungan tentang kemunculan Al-Mahdi. Sebab benda ni dah berlaku, maka Al-Mahdi akan muncul. Dan apa yang akan berlaku next seterusnya berdasarkan hadis-hadis yang mutawatir dan sahih. Aqul qawla hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.